Salam Malaysia Madani. Kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu topik yang cukup penting dan relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa, dan kita akan sembang-sembang berkaitan dengan topik ini dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada menemani saya di studio ruang bicara ini. Balah topik yang menjadi pilihan kita ialah 2023 kanak-kanak disejahtera, wanita diperkasa. Dan tentunya kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang kepada tetamu kita, iaitu Yang Berhormat Hajah Aiman Atirah Sabu, yang merupakan Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Jadi Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Apa khabar? Saya pun Alhamdulillah. Sesuatu yang cukup menarik sebenarnya masih lagi terlekat di minda saya ialah, kalau tak silap saya, ketika selesai saja Kerajaan Perpaduan mengumumkan tentang barisan kabinet, ketika itu YB merupakan Timbalan Menteri yang pertama sebenarnya yang datang untuk bersama kami di ruang bicara ini. Masa itu baru saja selesai istiadat angkat sumpah jawatan. Betul. Jadi betul. Ini merupakan satu memori yang cukup indah bagi saya sebenarnya. Tapi bagi YB sendiri, setelah 4 bulan lebih kuranglah memegang jawatan selaku Timbalan Menteri di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, bagaimana YB melihat? Apakah YB melihat bahawa ianya satu yang cukup penting dan sesuatu yang perlu diberi perhatian oleh semua pihak khususnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya saya ingin ucapkan terima kasihlah kepada Cik Syarkawi kerana menjemput kami datang kemari mewakili suara daripada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat di sudut tentang pengalaman 4 bulan ini. Genap 10 hari bulan nanti, genap 4 bulan lah saya berada sebagai Timbalan Menteri. Saya kira ini adalah satu pengalaman yang sangat manis dan memang menjadi ruang mungkin keminatan saya untuk berkhidmat dengan masyarakat, lebih dekat dengan masyarakat. Dan saya kira kementerian ini adalah jantung kepada kekukuhan Malaysia yang akan datang, sebab dia di situ ada masyarakat perlu dijaga, wanita, kanak-kanak, warga emas dan semuanya lah untuk memastikan kestabilan sosial negara kita. Kita akan menumpukan perhatian sebenarnya YB dalam perbincangan ini, terutamanya perkara-perkara menarik yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika membentangkan belanjawan pertama Kerajaan Perpaduan, iaitu pada 24 Februari yang lalu. Dan perkara utama yang mungkin menarik kalau kita lihat dalam pengumuman yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar ketika membentangkan belanjawan itu ialah penubuhan Jabatan Pembangunan Kanak-kanak. Ini pun sesuatu yang mungkin tidak kita fikirkan sebelum ini. Tapi apakah YB melihat bahawa penubuhan Jabatan Pembangunan Kanak-kanak ini mungkin akan memberikan satu impak atau kesan yang cukup positif kepada kementerian sendiri, dan bagaimana ianya nak direalisasikan selepas ini? Okey. Pertama, saya kira penubuhan Jabatan Pembangunan Kanak-kanak ni berkaitan dengan kanak-kanak sebenarnya telah pun dibincang lama juga. Ada yang berpandangan mahu mengadakan supaya dibentuk satu kementerian kanak-kanak. Ada juga yang berpandangan cukup dengan agensi kanak-kanak, kemudian Jabatan Kanak-kanak. Ada yang kata Suruhanjaya Kanak-kanak. Tetapi dalam konteks kerajaan kita yang ada dan Kementerian Pembangunan Wanita yang ada adalah cantik bila mana ia dijadikan salah satu agensi di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat itu sendiri. Saya kira penting untuk kita sedar naratif ataupun ialah naratif dan premis kenapa penubuhan Jabatan Pembangunan Kanak-kanak ini suatu yang penting. Pertamanya kita mesti faham bahawa kes pengabaian dan juga penderaan kanak-kanak kalau dinilai daripada statistik JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, daripada tahun 2018 sehingga tahun 2022 kurang lebih 6,046 kes setahun. Kalau kita bagi dengan 360 hari,
kurang lebih 17 kes satu hari untuk kes pendaraan dan pengabaian kanak-kanak. Dan itu adalah statistik di peringkat JKM. Dan statistik juga menunjukkan bahawa kes pengabaian kanak-kanak dan penderaan kanak-kanak ini sangat tinggi di kota-kota metropolitan seperti mana Selangor dan juga wilayah persekutuan. Tak silap saya kalau di Selangor 1,300 lebih dan di wilayah 989 kurang lebih. Dan di sudut statistik PDRM pula menunjukkan bahawa berlaku peningkatan yang sangat signifikan terhadap kes-kes yang membawa kepada penderaan dan yang membawa kepada kematian. Iaitu peningkatan daripada 2021 sehingga 2022 ni peningkatan sebanyak 200%. Kalau 2021 kita ada kes sejumlah 24 kes dan kemudian pada tahun 22 sejumlah 74 kes. Jadi bila kita melihat bahawa isu-isu penderaan dan pengabaian ini begitu jelas sekali adalah memang sangat perlu, crucial untuk kerajaan kita khususnya di bawah KPWKM menubuhkan satu jabatan pembangunan kanak-kanak. Dan kalau kita lihat juga di sudut statistik populasi negara, daripada 32.7 juta rakyat Malaysia yang ada sekarang, kurang lebih disebut oleh Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM mengatakan bahawa ada populasi kanak-kanak sekarang yang berusia 18 tahun ke bawah adalah kurang lebih 9.1 juta ataupun 29% daripada rakyat Malaysia. Untuk menguruskan sejumlah besar sebahagian penduduk dalam negara kita ni, tidak cukup dengan hanya kita memikirkan seputar bila berlaku masalah barulah kita nak bertindak. Betul. Dan setakat ini isu-isu yang terkait di peringkat kanak-kanak dalam kementerian banyak dikendalikan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga LPPKN sebahagiannya. Tetapi ia timbul bila kanak-kanak kita dah melakukan kesilapan ataupun dah terabai, barulah perhatian diberikan kepada mereka. Lalu cadangan daripada Datuk Seri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri kita ketika membentangkan bajet 2023 diumumkan sekali penubuhan Jabatan Pembangunan Kanak-kanak ini, tentulah satu perkara yang sangat menggembirakan kami, kan. Walaupun pada masa ini kita mungkin dalam mempersiapkan satu kertas cadangan penubuhan Jabatan Pembangunan Kanak-kanak, sebab setakat ini masih di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, dan kita perlu membentang satu kertas penubuhan Jabatan Pembangunan Kanak-kanak supaya dia akan berdiri sendiri sebagai sebuah agensi dan akan mengendalikan isu-isu yang bukan hanya seputar masalah kanak-kanak tetapi di sudut pembinaan pembangunan kanak-kanak. Dan pada masa ini Tuan Syarkawi, kita berada dalam konsultasi bersama dengan Kementerian Kewangan dan juga Jabatan Perkhidmatan Awam untuk bagaimana kita menstrukturkan semula, kan, penstrukturan semula Kementerian Pembangunan Wanita Kanak-kanak, dan juga di sudut peranannya perlu dilihat supaya akhirnya nanti penubuhan Jabatan Pembangunan Kanak-kanak ini akan memberi nilai tambah kepada negara kita, insya-Allah, dalam konteks pembangunan kanak-kanak lah. Okey, saya tertarik hati bila YB Hajah sendiri menyebut bahawa ini merupakan sesuatu yang menggembirakan kementerian sendiri, tapi pada masa yang sama saya anggap juga ini merupakan satu cabaran yang cukup hebat jugalah kepada kementerian untuk merealisasikan apa yang dihasratkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tetapi apakah YB merasakan bahawa dengan tertubuhnya nanti Jabatan Pembangunan Kanak-kanak ini, ianya akan menjadi semacam game changer sebenarnya, dan sekaligus ianya juga mungkin akan menjadi pemula kepada ancakan paradigma pemikiran dan juga budaya masyarakat terhadap hak dan keselamatan kanak-kanak itu sendiri. Ya, tentunya bila sebuah Jabatan Pembangunan Kanak-kanak telah berjaya kita wujudkan dan telah pun digagaskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ini adalah satu yang sangat penting untuk kita mengatur selia urusan-urusan berkaitan dengan kanak-kanak kita, dan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat tentulah akan melihat kepada penanda arasan
dan juga amalan-amalan yang terbaik yang ada dilakukan oleh negara-negara lain, termasuklah daripada 3 sudut, satunya perundangan, keduanya kewangan dan ketiganya sumber manusia. Dan termasuklah latihan-latihan interjabatan. Dan keduanya adalah bahawa kementerian kita perlu dalam konteks melindungi kanak-kanak dan memastikan kesejahteraan ini sebagai satu tanggungjawab bersama, maka kita perlu menggerakkan kerjasama the whole nation and interjabatan melibatkan semua NGO dan pihak-pihak yang berkepentingan. Dan of course di peringkat kami Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat tetap bersedia untuk bekerjasama rapat dengan yang kita dimaklumkan baru-baru ini, pelantikan seorang pesuruhjaya kanak-kanak di bawah Suhakam, dan tentulah Kementerian Pembangunan Wanita akan terus bekerjasama dan pada masa yang sama kita akan menggerakkan lebih aktif lagi, lebih agresif lagi, advokasi dan kempen-kempen untuk menyedarkan masyarakat tentang kepentingan pemeliharaan kesejahteraan kanak-kanak ini. Jadi apabila wujudnya Jabatan Pembangunan Kanak-kanak ini dan dia nantinya boleh berdiri dengan sendiri, dia boleh mengatur selia gerakan-gerakan program-program yang lebih tersusun untuk bagaimana kita mendaya upayakan kanak-kanak dalam semua sudut, termasuklah di semua peringkat lah, sama ada mereka mungkin di peringkat kanak-kanak 4 tahun yang ke bawah lagi dan seterusnya lah sampailah mereka masuk ke peringkat sekolah menengah rendah, menengah tinggi. Kita juga nak beralih kepada satu lagi perkara yang juga dibangkitkan dalam belanjawan ataupun bajet 2023 ini berkaitan dengan menjanjikan keagresifan bahagian D11 Polis Diraja Malaysia dalam menyiasat kes-kes seksual yang melibatkan wanita dan kanak-kanak. Jadi apakah ini juga bagi pandangan YB satu lagi perkara yang amat penting dan perlu diberi perhatian yang cukup serius sebenarnya? Ya, pada masa pembentangan hari itu pun Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri kita telah mengumumkan satu pasukan khas di bawah D11 untuk membanteras aktiviti-aktiviti salah laku seksual yang terkait dengan kanak-kanak dan juga dan juga wanita lah. Dan kita untuk itu Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sangat berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat atas keprihatinan dan pada masa yang sama kita juga sangat berterima kasih atas kolaborasi strategik dan kerjasama yang telah diberikan oleh pihak PDRM dan di peringkat kami Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat tentulah akan terus bertindak memperkasakan aktiviti-aktiviti memberi kesedaran kepada komuniti, termasuklah peranan yang dimainkan sebelum ini oleh Skuad Wajah. Skuad Wajah adalah satu skuad yang memberi banyak program dan juga kempen-kempen kesedaran termasuk bimbingan psikososial di peringkat komuniti. Jadi tentulah di peringkat kita Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, peranan Skuad Wajah ini pada masa yang sama juga kita angkat supaya menyambut apa-apa usaha yang telah digagaskan oleh kerajaan kita lah. Dan tentulah di peringkat kita juga kita melihat bahawa program-program tentang kesedaran keganasan rumah tangga, kesedaran tentang pengabaian dan penderaan kanak-kanak ini menjadi keutamaan kita di peringkat Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Dan setakat ini dalam tahun yang lepas sehinggalah lebih kurang dalam tahun 2022 ada sejumlah 88 program kempen-kempen kesedaran dan advokasi ini yang telah dilaksanakan yang membabitkan memberi manfaat kepada kurang lebih 30,750 sasaran kita lah. Di peringkat kita Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ni kita ada 5 sasaran khusus dan 5 sasaran umum. Iaitu pertamanya wanita, keduanya kanak-kanak, ketiga warga emas, keempat adalah OKU, kelima adalah keluarga itu sendiri. Itu adalah sasaran khusus kita. Manakala sasaran umum kita yang juga menjadi perhatian di peringkat Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan apa pun yang kita sentuh adalah golongan papa, golongan mangsa bencana, mangsa pemerdagangan manusia dan juga pesala-pesala muda. Ini semua menjadi keutamaan kita di peringkat Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, dan semua kempen kesedaran tentang
anti keganasan terhadap wanita dan juga pengabaian terhadap kanak-kanak ini tentulah diperhebatkan lagi sehingga kita boleh memberikan kebaikan ataupun manfaat kepada semua pihak, khususnya golongan sasar kita, kumpulan sasar. Saya tertarik hati sebenarnya bila YB menyebut tentang keganasan terhadap wanita. Yalah, kita pun dah sentuh tentang apa yang pengabaian terhadap kanak-kanak, tetapi bila kita sebut tentang keganasan terhadap wanita, bagaimana YB melihat isu ini? Apakah ianya juga merupakan satu isu yang kalau tidak dibendung, kalau tidak dikawal, mungkin akan menjadi sesuatu yang cukup menakutkan kita dan membimbangkan kita sebenarnya? Kalau kita lihat laporan-laporan media tentang keganasan terhadap wanita ini, boleh dikatakan sering berlaku, dan ianya merupakan sesuatu yang sebenarnya perlu diberi perhatian yang segera dan juga serius sebenarnya, Wabi. Ya, kalau kita melihat pada keseluruhannya, even statistik dunia pun menunjukkan daripada kurang lebih 4 wanita, 1 memang pernah mengalami pengalaman menjadi mangsa keganasan rumah tangga. Jadi kalaulah isu keganasan rumah tangga ini tidak penting, mustahil untuk sebuah negara kita ada satu akta yang disebutkan akta keganasan rumah tangga, kan. Dan isu-isu tentang keganasan rumah tangga ini pun adalah menjadi perhatian kita di peringkat Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Sebab itulah di peringkat kami kita telah mewujudkan satu yang kita sebutkan Pusat Sokongan Sosial Setempat, ataupun PSSS, kan, di mana dia merupakan satu pusat rujukan khusus oleh kumpulan-kumpulan sasar kita, termasuklah wanita, kanak-kanak, warga emas, orang kurang upaya dan siapa pun yang menjadi kumpulan sasar kita, untuk mendapat perkhidmatan sosial yang holistik dan menekankan supaya diberikan bimbingan psikososial. Dan pada masa yang sama sebenarnya untuk PSS ini, Pusat Sosial Sehenti ni, kan, setempat ni, telah memainkan peranan sekurang-kurangnya 3 peranan, iaitu sebagai pusat penerimaan aduan dan intervensi awal kepada masyarakat sebelum ia dirujuk kepada pihak-pihak yang lebih berkuasa, dan keduanya adalah untuk membantu mengurangkan tekanan psikososial. Sebab kalaulah mereka dibiarkan tanpa bimbingan, kemungkinan masalah yang sedikit akan menjadi lebih besar. Dan termasuklah juga kita memberi bantuan-bantuan kebajikan dan sokongan emosi. Dalam konteks ini juga, Tuan Sarkawi, kita sebenarnya di peringkat Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, kita ada satu talian yang kita namakan talian kasih, 15999, kan. Talian ini beroperasi 24 jam sehari, kan, dan 7 hari seminggu, dan ia terbuka kepada semua, kan. Dan kita pun telah satu dasar kita ialah siapa pun yang memanggil, apa pun isunya, layan. Untuk supaya kalaulah seandainya orang-orang, khususnya kumpulan sasar kita di luar sana, memerlukan perhatian, memerlukan dia didengar, memerlukan apa saja, mengamuk ke, saya pernah berada di tempat petugas talian kasih kita, saya rasa semua masalah yang dibangkitkan itu terlampau sukar, tetapi untuk kita dapat membantu rakyat dan petugas-petugas kita di talian kasih pun untuk membantu rakyat kita menjadi pendengar yang baik. Setakat ni respon dan juga reaksi daripada mereka yang mungkin menjadi mangsa, tak kira lah penderaan dan sebagainya, ramai tak yang memanggil ataupun menggunakan talian kasih yang disediakan? Memandangkan itu adalah talian yang mereka tahu adalah talian yang paling mudah untuk mereka capai, maka ramailah yang menggunakan, khususnya pada waktu pandemik yang lepas. Talian itu menerima begitu banyak panggilan, kan. Dan pada masa yang sama kita juga di peringkat KPWKM menyeru kepada seluruh masyarakat supaya lebih bersikap cakna pada keadaan persekitaran. Tak salah pun kalau kita mengambil satu sikap, tak apa, jaga tepikan orang. Sebab pada saya dan pada saya yakin dan percaya pada peringkat kementerian pun adalah lebih baik kita tersalah untuk memberi perhatian daripada kita tersalah tidak memberikan perhatian. Ya, betul. Bila kita mendengar contohnya
bising-bising kan di persekitaran kita atau rumah ke apa sebelah ke apa, kita mendengar tangisan kanak-kanak, kita mendengar tangisan kaum wanita yang mungkin ialah melalui krisis di dalam rumah tangga tu, lebih baik kita mengambil tahu dan melaporkannya juga kepada talian kasih dan pada masa sama pihak polis lah, untuk supaya isu-isu sebegini dapat ditangani dengan lebih cepat lah. Selalunya tindakan-tindakan yang diambil hasil daripada aduan-aduan yang disalurkan ataupun yang dibangkitkan melalui talian kasih ini, sepantas mana sebenarnya tindakan-tindakan proaktif akan diambil dalam usaha untuk membantu mangsa-mangsa ni? Sebenarnya salah satunya ada yang talian bila mereka memerlukan kaunselor contohnya, mereka akan terus disambung kepada kaunselor. Walaupun kaunselor tu berada di mana-mana, tetapi merupakan kaunselor yang bekerja sama dengan pihak kita di peringkat kementerian. Bila kita dah menerima mana-mana panggilan yang penuh cemas, kita akan terus sambungkan kepada kaunselor. Itu satu. Yang kedua, untuk kalau dia perlu bantuan daripada pihak polis atau pun terus disambungkan juga untuk kita mengambil tindakan lebih cepat. Kalau tak, dia tidak akan memberi tidak akan menjalankan fungsi yang sebenarnya di mana talian kasih kita wujudkan. Okey, mungkin ada baiknya kalau kita YB berehat dulu buat seketika. YB pun bolehlah meneguk minuman yang kita sediakan untuk membasahi tekak. Dan kepada anda, jangan lupa, jangan ke mana-mana, kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda di Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas kita berehat buat seketika. Baiklah, kita kembali semula dalam Ruang Bicara di Bernama TV ini. Masih lagi bercakap tentang isu yang cukup relevan dan penting sebenarnya, iaitu 2023 kanak-kanak di sejahtera, wanita di perkasa, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan Yang Berhormat Hajah Aiman Atira Sabu, iaitu Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Baik, YB, satu lagi perkara juga ataupun isu yang dibangkitkan dalam Belanjawan 2023 ialah mengumumkan pemudahcaraan proses pendaftaran dan juga program pemutihan taska dan pusat penjagaan kanak-kanak. Ini pun kenapa perkara ini perlu sebenarnya dan kenapa ianya dibentangkan dalam Belanjawan kali ini? Ya, sebab saya kira pada waktu ini antara yang menjadi keutamaan kepada ramai ibu bapa yang sentiasa ditanyakan kepada pihak kerajaan adalah tentang penyediaan taska dan khususnya penyediaan taska yang berdaftar lah, kan. Jadi di luar sana berlaku di kalangan pengusaha-pengusaha taska yang mahu mewujudkan taska masing-masing menghadapi sedikit kesukaran untuk sama ada mewujudkan taska mereka ataupun mendapatkan kelulusan. Sebab bila kita nak daftarkan satu-satu taska, dia perlulah mendapat kelulusan sekurang-kurangnya daripada 3 pihak, iaitu pihak PBT, pihak bomba dan juga pihak KKM, Jabatan Kesihatan Negeri. Jadi daripada situ proses itu akan memakan belanja yang besar juga untuk supaya dia dapat memenuhi syarat minimum untuk mewujudkan taska. Contohnya keselamatan, mesti ada tangga, mesti jalan keluar, mesti ada ciri-ciri keselamatan. Ini semua memerlukan kos di peringkat pengusaha taska. Jadi di sudut itu kerajaan Malaysia Madani ini, saya lihat kerajaan perpaduan di bawah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri mengambil sikap tanggungjawab untuk mempermudahkan pihak-pihak pengusaha taska ini mendapat suntikan modal untuk mereka menyediakan apa yang diperlukan oleh 3 pihak tadi, termasuklah ciri-ciri keselamatan. Di peringkat kita Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga, Masyarakat ini senantiasa komited untuk menyediakan sistem-sistem sokongan, termasuklah ini adalah sebahagian daripada sistem sokongan sebenarnya kepada pengusaha-pengusaha taska, dan juga kita sedia untuk
memastikan disediakan satu ekosistem yang baik daripada sudut untuk asuhan kanak-kanak ini. Dan tentulah kita, sekali lagi saya sebutkan bahawa kita sangat berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan mengangkat Perdana Menteri kita kerana memberikan keprihatinan. Sebab setakat ini pun kita tahu selepas pandemik COVID-19 pengusaha-pengusaha taska menghadapi masalah di sudut kewangan. So, ramai yang terkesan, khususnya yang terkesan akibat pandemik ini adalah kalangan wanita. Betul. Dan yang pengusaha-pengusaha taska ini juga adalah terdiri daripada kalangan wanita. Kalau kita tengok laporan daripada ILO contohnya, menyatakan 80% yang terkesan daripada pandemik COVID-19 itu terhadap kedudukan kewangan mereka, kedudukan pendapatan pekerjaan mereka, semuanya kebanyakannya adalah wanita. Jadi 15 juta ini saya kira adalah satu ruang dan peluang yang patut digunakan oleh pengusaha-pengusaha taska supaya segera mendaftarkan taska mereka dan memenuhi apakah syarat-syarat minimum yang diperlukan untuk mereka menjadi satu sebuah taska yang berdaftar. Dan di peringkat kita juga melihat bahawa 15 juta ini adalah satu rangsangan kepada ekonomi, sebab apabila taska ini dapat disediakan dan didaftarkan dengan pihak kita di Jabatan Kebajikan Masyarakat, keyakinan ibu bapa untuk menghantar anak-anak ke taska-taska berdaftar ini adalah jauh lebih tinggi. Dan saya pun lihat di dalam peruntukan 15 juta ini adalah keizinan kepada pengusaha-pengusaha taska untuk mewujudkan taska mereka di pejabat-pejabat pada aras yang lebih tinggi. Kalau dulu sebelum ni memang tak dibenarkan pun. Tetapi tentulah ada dengan ciri-ciri keselamatannya lah. Jadi saya yakin dan percaya 15 juta ini bukan sedikit untuk membantu pengusaha-pengusaha taska untuk masa inilah, insya-Allah. Okey, itu cukup menarik sebenarnya, Wabi. Juga janji dalam belanjawan 2023 ini pun penting jugalah, iaitu tentang penyediaan pusat jagaan kanak-kanak. Ini pun menjadi isu yang cukup penting, terutamanya di pejabat, dan juga harus dipermudahkan cara garis panduan. Dan yang keduanya, pusat jagaan kanak-kanak di pejabat ini termasuklah di penyediaan pusat jagaan di pejabat-pejabat yang mungkin berada di tempat yang tinggi dan sebagainya. Jadi macam mana kementerian melihat ini penting, kerana kadang-kadang ibu bapa yang ingin bekerja tidak dapat meneruskan niat mereka kerana tidak ada pusat jagaan kanak-kanak di pejabat dan sebagainya, menyukarkan mereka, dan kadang-kadang kos yang terlalu tinggi juga mungkin memberi tekanan kepada ibu bapa yang ingin yang bekerja dan sebagainya. Jadi apakah ini melihat satu langkah yang positif? Of course, pada saya di sudut tadi yang diberikan pinjaman 15 juta itu adalah juga memberi kesan kepada penubuhan taska yang saya sebutkan tadi untuk yang taska yang lebih yang berdaftar, dan pada masa yang sama penyediaan lebih banyak, kan, lebih banyak pusat-pusat taska ni. Dan di peringkat kita KPWKM adalah bertanggungjawab kepada Akta Taman Asuhan Kanak-kanak dan juga Pusat Jagaan 1993, dan ini semua adalah perlu kepada pematuhan, kan. Jadi pematuhan kepada sama ada di sudut nisbah kanak-kanak dengan guru, dan juga di sudut kelayakan guru yang mengusahakan taska ini. Jadi semua ini adalah keutamaan kita untuk diberikan perhatian supaya keyakinan yang disebutkan oleh Cik Syarkawi tadi, keyakinan para ibu bapa untuk menghantar anak-anak itu akan lebih meningkat. Dan of course di sudut kita di peringkat Jabatan Kebajikan Masyarakat, salah satu agensi di bawah KPWKM sentiasa menjalankan kerja-kerja pemantauan. Dia ada pemantauan yang berkala, ada yang pemantauan mengejut. Sebab ini pun akan menjadi satu tanda aras sebenarnya kepada persiapan dan kesiapsiagaan kita bagi memastikan pusat asuhan kanak-kanak, taman asuhan kanak-kanak dan pusat jagaan kanak-kanak ini adalah berada pada tahap keselamatan yang tinggi dan mematuhi standard piawaian ataupun syarat-syarat sekurang-kurangnya syarat-syarat minimum yang telah diberikan kepada mereka. Dengan penumpuan ini, saya yakin dan percaya ibu bapa yang menghantar anak-anak di tadika atau taska yang berdaftar dan juga pusat jagaan yang berdaftar akan lebih
dapat memberikan kepercayaan untuk menghantar anak-anak mereka lah. Sebab termasuk pengasuh-pengasuh ini juga perlu melalui satu kursus asas pengasuhan yang kita sebutkan KAP, supaya di situ mereka diberikan latihan-latihan dan panduan-panduan apakah keperluan-keperluan untuk mereka mewujudkan taska ataupun menjadi pengusaha-pengusaha taska dan menjadi guru-guru penyelih-penyelih di peringkat taska. Secara peribadi, apakah YB melihat ada insiden-insiden yang berlaku di pusat-pusat jagaan kanak-kanak sehingga diheret ke mahkamah dan sebagainya? Apakah YB secara peribadi juga melihat ini perkara-perkara yang cukup membimbangkan kita dan perkara-perkara yang perlu sebenarnya diberi perhatian serius seperti apa yang dilakukan oleh kementerian ketika ini? Ya, sebab itulah kalau kita lihat di sudut pemasangan CCTV pun kita dah mula wajibkan. Ya, betul. Supaya ibu ayah boleh memantau keadaan anak mereka di pusat-pusat jagaan dan juga taman-taman asuhan kanak-kanak. Kerana kita sebenarnya di sudut penderaan, di sudut pengabaian ini suatu perkara yang sukar untuk kita nak kawal kadang-kadang sebab ia terkait dengan manusia kan. Kalau mungkin seseorang itu berada pada tahap yang terganggu atau dalam keadaan kurang sihat barangkali, jadi ia macam saya sebutkan faktor-faktor manusia. Jadi di peringkat kita kementerian perlulah mencari jalan bagaimana mengurangkan impak-impak mungkin ataupun potensi-potensi itu dengan wajibkan letak CCTV. Ini pun sebenarnya kos juga masyarakat kawi kan. Sebab itulah yang kita kata 15 juta itu boleh terus membantu pengusaha-pengusaha taska. Dan di peringkat kita itulah saya ingin highlightkan bahawa CCTV untuk diletakkan di pusat asuhan taman kanak-kanak itu adalah satu perkara yang wajib. Dan selain daripada kita kata pemantauan berkala dan juga mengejut. Dan memanglah saya kira di sudut pengabaian dan penderaan di peringkat asuhan pusat taman asuhan kanak-kanak ni yang di peringkat kita sebenarnya tidaklah begitu menonjol ataupun tak banyak. Cuma yang mungkin berlaku adalah di taman asuhan kanak-kanak yang tidak berdaftar. Sebab dia tidak ada pemantauan kan, dan dia mungkin tidak ada pematuhan. Di peringkat yang berdaftar kurang lebih 3,000 itu akan senantiasa dari semasa ke semasa akan disemak, dilawat oleh pegawai-pegawai kita di peringkat PKMD ataupun pejabat kebajikan masyarakat daerah-daerah. Dengan langkah serius yang akan dilakukan oleh pihak kementerian sendirilah, terutamanya bila melibatkan pusat jagaan kanak-kanak. Kalau betul lah apa yang ingin dilakukan oleh kementerian itu dapat dilaksanakan dan dipatuhi juga oleh mereka yang mengendalikan pusat jagaan kanak-kanak, apakah YB merasakan bahawa ini mungkin akan memberikan satu kelegaan sebenarnya, terutamanya bila kita kaitkan dengan program yang ingin dilaksanakan, iaitu untuk mengajak wanita-wanita yang bersara sebelum ini kerana sukar untuk menjaga anak dan sebagainya untuk kembali bekerja. Dan itu juga satu program yang sebenarnya amat penting untuk pembangunan negara secara keseluruhannya. Saya kira itu satu mungkin cadangan yang bagus di mana peluang-peluang itu diberikan kepada lebih ramai untuk menjadi pengusaha-pengusaha taska. Kenapa tidak kan? Dan macam yang kita tadi kata, kalau termasuk dalam 15 juta itu adalah satu usaha kita untuk menambahkan lagi taska-taska yang lebih berdaftar dan memberi peluang-peluang pekerjaan kepada lebih ramai pihak kan, itu adalah satu yang sangat baik. Tetapi sekali lagi kita mengatakan bahawa kursus dan latihan kepada pengasuh-pengasuh itu adalah satu perkara yang penting untuk mereka punya kekuatan ataupun punya kelayakan untuk mewujudkan taska-taska. Okey, kita juga nak beralih kepada satu lagi isu yang menarik. Sebenarnya ini mungkin juga berkaitan dengan saya lah. Ini berkaitan dengan Malaysia, negara tua menjelang 2030. Apabila YB mula menyebutlah tentang akta khusus untuk warga emas, ramai yang bersetuju. Dan mungkin inilah waktunya untuk warga emas mendapat jaminan perlindungan yang sewajarnya. Mungkin boleh YB perjelaskan lagi tentang isu ini, YB? Saya kira hari tu bila ditanya tentang soalan daripada ahli parlimen Hulu Langat bertanya kepada kita, adakah kementerian bercadang untuk mengenakan potongan
kepada anak-anak yang menghantar potongan gaji, kepada anak-anak yang menghantar ibu ayah ke pusat jagaan kita, kan. Jadi jawapan kita ialah kita sedang dalam rangka menyiapkan satu akta warga emas, dan sekarang ini kita dalam satu kajian tentang kandungan, pendekatan dan skop bagi pewujudan satu akta tersebut. Jadi dan saya juga menyebutkan bahawa kerajaan, kementerian akan mengambil kira semua pandangan, dan untuk supaya ada tindakan-tindakan mungkin dikenakan kepada pihak-pihak yang mengabai ibu ayah tu, why not? Sebab Tuan Syarkawi, kalau 2001 kita dalam sejarah negara kita 2001 tu kita telah mewujudkan akta kanak-kanak, kerana dia bermula dengan naratif apa? Pengabaian, penderaan berlaku terhadap kanak-kanak dan ibu ayah lepas tangan. Jadi pada waktu ini tahun 2023 kan, pengabaian kepada warga emas sudah pun berlaku. Jadi kenapa tidak kan kita mewujudkan satu akta yang berkaitan dengan warga emas. Dan pada masa yang sama saya menyebutkan bahawa kementerian kita memang sedang dalam merangka kajian dan juga mempersiapkan rang undang-undang tersebut. Tetapi rang undang-undang tersebut, rang undang-undang warga emas itu objektif dia apa? Pertama adalah untuk melindungi warga emas. Dan kedua adalah untuk memberikan pengiktirafan hak warga-warga emas. Walaupun mereka sakit, walaupun mereka dah tua, walaupun mereka susah apa sekalipun, tetapi mereka masih punya hak. Sama juga dengan kanak-kanak juga ada hak. Jadi di peringkat ini, di peringkat undang-undang ini adalah untuk kita menjaga hak. Walaupun kita kata orang-orang ini dah pun berusia lebih kan. Dan ketiganya adalah untuk kita memperkasakan keluarga, memperkasakan juga warga emas itu sendiri, dan pada masa yang sama memperkasakan komuniti. Kita boleh lihat di seluruh negara kita ada warga emas yang duduk bersendirian dan mereka memerlukan bantuan, dan itu yang kita katakan selain kita nak dalam rang undang-undang ini kita mengambil kira untuk matlamat kita memperkasakan warga emas itu sendiri supaya mereka pun ada jati diri. Jangan menyerah pada takdir. Kalau sakit ke apa, jangan menyerah pada keadaan kan. Tetapi mereka sendiri ada jati diri, ada daya upaya, kekuatan. Dan pada masa yang sama mendaya upayakan keluarga. Kita nak dalam dalam akta warga emas kita ni adalah untuk sebenarnya memperkasakan ahli keluarga supaya kembali ingat bahawa keluarga ini adalah tunjang utama, kan, tunjang utama dalam kehidupan kita. Dan pada yang keempat, kita juga mahu supaya sistem sokongan yang kuat kepada warga emas dan juga penjaga. Sekarang ni kalau kita lihat ada rumah-rumah tertentu yang ada ahli keluarga yang merupakan warga emas, ada yang terlantar. Yang menjaga ini pun satu yang sebenarnya kita nak berikan perhatian melalui rang undang-undang ini. Melalui akta warga emas ini, kita juga mahu supaya kebajikan penjaga-penjaga orang-orang tua ni juga diberikan perhatian. Jadi ada yang mengatakan bahawa kenapa kita nak masuk campur, ada rungutan-rungutan. Ada yang mengatakan kenapa isu saya dengan mak ayah adalah isu peribadi. Tuan Syarkawi, kalau warga emas kita berkeliaran di luar ataupun tidak diabaikan, ditinggalkan sendirian di rumah, itu bukan lagi masalah peribadi ataupun masalah personal. Ia adalah masalah kita, masalah negara dan masalah dalam masyarakat tersebut. Jadi pada kita adalah penting untuk supaya satu rang undang-undang warga emas ini dapat kita wujudkan supaya semua kebajikan dan semua keperluan untuk kita memperkasakan warga emas ini dapat kita berikan perhatian. Dan sebenarnya kita juga mahu dalam kita kata kita sedang menuju negara tua. 2030 ni kita akan menjadi sebuah negara tua di mana 15% daripada rakyat kita adalah warga emas. Dan warga emas dalam tafsiran akta kita adalah 60 tahun ke atas. Okey, YB, kita akan berehat dulu buat seketika buat kali terakhir, dan kembali nanti. Tak banyak masa lagi yang tinggal, YB, tapi insyaAllah akan ada lagi persoalan-persoalan yang sempat saya kongsikan bersama dengan YB di ruang bicara ini. Kita rehat buat kali terakhir. Jumpa lagi. Okey.
Okey, kami cukup berterima kasih kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Kembali semula kepada Yang Berhormat Hajah Aiman Atirah Sabu, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Saya ialah sebagai warga emas memang tertarik hatilah dengan RUU warga emas, tetapi saya difahamkan bahawa ianya belum lagi sebenarnya dibentangkan di Parlimen, hanya akan dibentangkan pada tahun 2024. Apa lagi yang mungkin YB ingin sentuh bila kita bercakap tentang RUU warga emas ini secara keseluruhannya, YB? Ya, sebab saya sebutkan tadi dia masih di peringkat kajian, dia akan dibentangkan pada tahun 2024 dan cuma saya ingin kita ambil satu contoh kita di Singapura. Kita ada satu Maintenance Parents Act di mana melalui akta itu anak-anak di Singapura, ibu ayah warga emas di Singapura boleh menuntut daripada anak-anak untuk apa-apa keperluan hidup mereka lah. Tetapi dalam konteks rang undang-undang warga emas kita ni adalah untuk mempersiapkan warga emas itu sendiri, jati diri mereka, kekuatan mereka, kesihatan hidup sebagai warga emas yang sihat dan berupaya. Di situ maknanya mereka juga akan diberikan latihan-latihan pendaya upayaan dan pendidikan-pendidikan supaya mereka boleh terus walaupun mereka dah warga emas, mereka boleh masih menjana pekerjaan, boleh terlibat dengan usahawan-usahawan perniagaan-perniagaan tertentu, dan pada masa yang sama mereka diberikan peluang-peluang untuk akses kepada teknologi dan pekerjaan-pekerjaan baru. Itu yang saya kira perbezaan kita di antara akta yang kita nak bentuk di peringkat negara kita dan juga akta yang sedang berjalan di Singapura lah. Menarik. Baik, tadi YB ada sentuh tentang perhatian yang diberikan kepada pusat jagaan kanak-kanak. Tapi mungkin kita juga perlu melihat secara serius YB tentang rumah jagaan warga emas. Ini pun kadang-kadang menjadi isu juga di mana mereka tidak diberi perhatian yang sewajarnya dan sebagainya. Jadi apa reaksi daripada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam isu ini? Okay, kita dalam konteks mewujudkan satu ekosistem penjagaan warga emas ni ada beberapa perkara yang sebenarnya perlu diberikan perhatian. Pertamanya adalah tentang ketersediaan perkhidmatan dan juga penjagaan kesihatan kepada mereka. Kalaupun kita nak wujudkan di mana-mana akses mereka kepada perubatan dan kesihatan itu mestilah mudah. Kan? Dan ataupun kalau mereka pun berada di mana ketersediaan perkhidmatan kesihatan itu untuk warga emas ini boleh diberikan pada bila-bila masa. Dan perkara yang kedua untuk satu ekosistem yang penjagaan warga emas yang lebih mantap adalah kemudahan accessibility, di mana warga emas ini akses kepada apa-apa saja keperluan, dah termasuklah mall, kan, shopping kompleks ataupun penjagaan sosial dan kemudahan-kemudahan lainlah, termasuklah di sudut jarak, kemudahan pengangkutan, kebolehcapaian untuk mereka mendapatkan apa-apa keperluan mereka. Dan ketiga adalah sistem sokongan sosial, di mana masyarakat komuniti setempat itu juga diberikan pemerkasaan dan bersedia untuk membantu. Kalau kita di peringkat kementerian ni, kita ada satu yang skim bantuan yang kita namakan home help ataupun bantuan di rumah, di mana ada sekumpulan sukarelawan yang kita ada akan boleh dihubungi oleh warga emas di mana pun di rumah-rumah yang mereka berada untuk mendapatkan bantuan. Termasuklah contohnya kalau warga emas berada di rumah masing-masing, lampu terpadam, nak tukar susah. Ini sukarelawan yang kita namakan di dalam kementerian kita di bawah JKM sebagai home help service, perkhidmatan untuk bantuan di rumah. Jadi perkara-perkara ini antara yang perlu kita berikan perhatian, termasuklah juga rakan sokongan daripada rakan-rakan lah. Jadi itu sebabnya di peringkat kita Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, bukan saja kita melihat kepada keperluan untuk memperkasakan individu yang menjadi kumpulan sasar kita, tetapi komuniti setempat dan juga rakan taulan. Bila YB sebut tentang komuniti setempat, golongan OKU juga sebenarnya sentiasa diberi perhatian juga oleh kementerian ini.
Jadi bagaimana YB melihat tentang golongan OKU? Ada juga lah rungutan-rungutan yang disuarakan oleh golongan OKU ini. Mereka tak mendapat kita tidak menyediakan kemudahan yang sewajarnya disediakan kepada mereka dan sebagainya. Reaksi daripada YB? Saya kira di sudut OKU ni kalau lebih kepada kemudahan infra. Dia bukan saja tanggungjawab kita di peringkat Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, tetapi the whole government, the whole nation semua perlu mengambil perhatian. Termasuk itu sebabnya baru-baru ni menteri kita, yang berhormat menteri kita telah meminta Menteri Pengangkutan untuk memberikan pengangkutan percuma kepada kalangan rakan-rakan kita OKU. Tetapi di peringkat kementerian kita menyediakan apa yang kita sebut sebagai, selain daripada bantuan-bantuan kebajikan yang berbentuk skim bantuan kebajikan kepada OKU, contohnya bantuan pesakit terlantar atau lain-lain, kita juga mewujudkan satu yang dinamakan pusat community, pusat perkhidmatan dalam komuniti, PPDK. Ya, ini semua adalah untuk anak-anak OKU. Dan mereka diberikan allowance sejumlah RM150 sebulan. Dan PPDK ini akan menerima kemasukan daripada anak-anak OKU, tak kira OKU apa pun fizikal ke sama ada lambat di sudut pembelajaran ke, mereka dilatih di PPDK itu untuk boleh mengurus diri, untuk boleh berinteraksi sosial dengan yang kawan-kawan lain. Jadi pada saya di peringkat Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, OKU tidak pernah dikesampingkan sebab dia adalah merupakan kumpulan sasar yang utama kita, tetapi dalam konteks penyediaan infra yang lebih besar, the whole nation contohnya, itu melibatkan keseluruhan kementerian-kementerian lain. Tetapi untuk pembinaan mereka daripada peringkat awal itu diberikan perhatian oleh kementerian. Okey, kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya YB ya. Sebelum datang ke studio tadi pun, tengah hari tadi sempat jugalah saya menonton berita dan tiba-tiba muncul wajah YB di Dewan Negara menjawab satu persoalan yang menarik, iaitu tentang kesuburan lelaki. Apa sebenarnya yang dimaksudkan itu, YB? Actually soalannya bermula daripada Senator Dr. Dominic kan bertanyakan tentang apa tindakan kerajaan menangani trend menurun dalam kadar kelahiran. Jadi saya memberikan input-input tentang beberapa keadaan dan bagaimana tindakan-tindakan. Kita ada klinik fertility zon utara, zon selatan, zon tengah. Dan sampailah satu penjelasan saya menyatakan bahawa selain daripada faktor-faktor lain, kita juga mendapati hasil daripada kajian makmal. Ini betul kena bertangkap ni. Sebab dia sebut 60% lelaki Malaysia tak subur. Nampak seolah macam tak, sebenarnya ialah adalah menumpu kepada hasil kajian makmal. Maknanya klien-klien kita yang menghadapi masalah kesuburan tu nak dapatkan anak ke, datang ke pusat fertility kita di LPPKN. Jadi kajian makmal dibuat daripada mereka yang menghantar sperm mereka lah kan. Di 60% daripada menghantar yang jumlah yang menghantar itu berada pada tahap kedudukan abnormal, tak subur lah. Jadi isunya bukanlah 60% lelaki rakyat Malaysia, tetapi 60% klien kita yang menerima perkhidmatan subfertility kita di LPPKN. Tapi walau bagaimanapun kita berpandangan bahawa itu adalah satu petunjuk yang perlu diberikan perhatian oleh kerajaan dan of course LPPKN. Dan saya kira ada satu perancangan di peringkat kerajaan di bawah rancangan Malaysia ke-12, kita akan menubuhkan satu pusat fertility di Seksyen 17 Shah Alam. Dan itu saya kira antara perkara yang mungkin kerajaan boleh ambil perhatian supaya dipercepatkan kan, supaya isu-isu yang tadi berbangkit ni boleh kita tangani dengan lebih bijaksana lah. InsyaAllah. Menarik. Okeylah, menjawab persoalan yang bermain di minda saya sebenarnya. Baiklah, kita ada lebih kurang 2 minit, 3 minit saja lagi. Jadi apa lagi yang ingin Haja sampaikan, seruan dan juga harapan Haja selaku Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat kepada rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Silakan. Yalah, pada saya seiring dengan Malaysia Madani ini, kita perlu memberikan perhatian kepada persekitaran kita, khususnya masyarakat yang ada di keliling kita, golongan yang agak lemah, contohnya warga emas, orang kurang upaya,
wanita, kanak-kanak dan of course kita perlu memberikan perhatian kepada pengukuhan institusi kekeluargaan sebab institusi kekeluargaan itu sangat penting untuk kita memastikan negara kita berada pada tahap yang sepatutnya dan pada masa yang sama anak-anak ini adalah aset yang sangat berharga. Saya mengharapkan juga supaya Jabatan Pembangunan Kanak-kanak ini dapat kita tubuhkan, wujudkan dan berdiri sendiri dengan dana dan kekuatannya sebab daripada situ kita boleh menambah baik penyampaian perkhidmatan khususnya kepada kanak-kanak. Pemantauan boleh dibuat lebih kan dan keseluruhannya termasuklah pemberkasaan wanita. Ini juga antaranya yang sebenarnya perlu diberikan perhatian. Banyak juga daripada bajet Malaysia Madani ini memberikan pemberkasan kepada wanita. Cuma saya kira kita janganlah bukan lagi berfikir di luar kotak saja tetapi out of the box. Tak ada kotak langsung. Jadi ada beberapa perkara yang kami di peringkat Kementerian Pembangunan Wanita akan cuba menambah baik dan memperkasakan lagi perjalanan dan penyampaian perkhidmatan kami, insyaAllah. Di penghujung ini juga, adakah sebelum kita berpisah, apakah YB merasakan bahawa komitmen keseriusan yang ditunjukkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berlandaskan pada falsafah dan konsep Malaysia Madani itu sebenarnya memberikan satu dimensi yang cukup menggembirakan sebenarnya bila kita bercakap tentang tumpuan kepada kanak-kanak, tumpuan kepada golongan wanita dan juga kepada warga emas dan sebagainya. Jadi apakah janji daripada kementerian sendiri bahawa segala apa yang ingin dicapai oleh Yang Berhormat Perdana Menteri itu sendiri akan dilaksanakan oleh kementerian? Di peringkat kementerian sebenarnya kami menyambut Malaysia Madani ini dengan satu gagasan besar ketika sambutan Hari Wanita, iaitu Kasih Wanita. Di mana kita letakkan KASIH tu dengan akronim K untuk kasih sayang, A untuk akhlak mulia, S sihat dan sejahtera, I untuk ihsan, bersifat ihsan dan H harmoni. Itulah yang kita rangkumkan Kasih Wanita untuk membawa sama membina Malaysia Madani itu di bawah gagasan kasih tadi. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Haji Aiman Atira Sabu kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Ini baru kali kedua lah YB ya. Banyak kali lagi sebenarnya kita perlu sama-sama berkaitan dengan isu ini, tapi kalau nak datang lain kali kena pakai jaket lah. Memang studio ni agak sejuk juga sedikit. Jadi terima kasih juga kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan jangan lupa seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.